Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik tahun 5. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu tajuk wang. Kemahiran untuk hari ini adalah mengenal istilah wang. Apakah istilah wang yang kita nak belajar dalam hari ini? Kita akan tengok standard pembelajaran untuk hari ini. Standard pembelajaran kita ada 4, di mana 3.3.1 murid boleh menerangkan maksud, maksud simpanan dan juga maksud pelaburan. 3.3.2 boleh menerang maksud faedah mudah dan faedah kompaun dalam simpanan. 3.4.1 murid boleh menerangkan maksud kredit dan juga hutang. 3.4.2 murid dapat menerangkan perbezaan. Perbezaan di antara apa? Perbezaan antara pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai. Jadi hari ini ada 8 istilah yang murid perlu belajar dan murid perlu tahu apakah maksud istilah ini. Di sini cikgu menunjukkan 2 keping gambar, di mana gambar di sebelah kiri menunjukkan seorang adik sedang simpan duit. Saya rasa adik-adik pun sering menyimpan duit dalam tabung kan. Kalau ayah bagi duit, mak bagi duit yang lebih, adik mesti akan simpan di dalam tabung. Setelah tabung ini dah banyak duit, apakah adik akan buat? Kita tengok kepingan gambar yang kedua di sebelah kanan, iaitu adik akan pergi ke bank. Dan adik akan kata, saya nak buka akaun simpanan. Kenapa adik nak buka akaun simpanan? Untuk menyimpankan duit anda dalam akaun bank kan. Jadi kita pun nampak sering juga pegawai daripada bank akan datang ke sekolah untuk bantu murid menyimpankan duit. Jadi sebenarnya apa itu akaun simpanan ataupun apa itu simpanan? Simpanan sebenarnya adalah wang yang kita akan simpan ataupun kita akan masuk ke dalam akaun dan kita boleh guna apabila kita perlu. Kalau kita nak perlu, kita akan ambil keluar dan kita akan guna. Jadi simpanan ini mudah, di mana kita boleh simpan pada bila-bila masa dan kita boleh ambil keluar pada bila-bila masa. Dan bank akan bagi faedah kepada kamu kan. Jadi kadar faedah untuk akaun simpanan ni biasa adalah rendah, di antara 1% sehingga 2%. Jadi apabila faedah diberi untuk kamu, kita akan nampak akaun kita akan jadi lebih sikit duit daripada kita simpan mungkin RM100, sekarang dah bertambah sedikit sebab kita dapat faedah. Untuk akaun yang kedua iaitu akaun pelaburan. Apa itu akaun pelaburan? Akaun pelaburan ini biasanya adalah wang yang digunakan untuk perniagaan. Wang yang ayah kamu simpan dan dia adalah untuk perniagaan tertentu, dan wang ini boleh dimasukkan bila-bila masa tapi tak boleh keluar bila-bila masa. Maksud dia wang ini akan dikeluarkan mengikut tempoh matangnya baru akan dikeluar. Dan untuk akaun pelaburan ini sama juga, dia akan mendapat keuntungan. Keuntungannya adalah pada masa hadapan dan kadarnya adalah lebih tinggi sekiranya kita banding dengan akaun simpanan biasa. Biasanya akan lebih daripada 2%. Baiklah, kita akan buat perbandingan di antara akaun simpanan dengan akaun pelaburan. Apakah perbezaan di antara dua-dua ini? Untuk akaun simpanan, wang boleh disimpan atau dimasukkan dan ia boleh dikeluarkan bila-bila masa. Tapi sekiranya kita tengok akaun pelaburan, wang dia tidak boleh dikeluarkan bila-bila masa kecuali apabila sampai tempoh matang. Jadi wang permulaan bergantung kepada jenis pelaburan.
dan faedah diberi oleh akaun simpanan adalah rendah. Manakala untuk akaun pelaburan, untung atau faedah diberi bergantung kepada dividen dan juga dalam bentuk bonus. Dan kita tengok peratus faedah untuk akaun simpanan adalah 1 hingga 2%. Manakala untuk akaun pelaburan kadarnya lebih tinggi daripada akaun simpanan di mana ia adalah melebihi 2%. Jadi kita nampak di sini kalau kita buka akaun simpanan ataupun kita buka akaun pelaburan, semuanya kita akan dapat faedah. Jadi faedah ni akan menyebabkan duit kita bertambah. Jadi sebenarnya ada dua jenis faedah yang kita akan belajar hari ini. Jadi kita akan tengok slide yang berikutnya. Di bawah jadual ini menunjukkan satu kenyataan untuk akaun bank bagi simpanan untuk tahun pertama, tahun kedua dan juga tahun ketiga. Kita nampak untuk tahun pertama di mana baki awal tahun adalah 2,000. Dan peratus faedahnya adalah 1.8% setahun. Jadi kita ambil faedah 1.8% daripada 2,000, kita akan dapat RM36. Dan apabila sampai akhir tahun, kita akan terima RM2,036. Jadi sebenarnya faedah untuk tahun pertama kita namakan faedah muda, iaitu faedah ini akan dikira ke atas duit simpanan yang telah kita simpan, iaitu RM2,000. Untuk tahun kedua, baki yang dibawa oleh tahun pertama adalah RM2,036 dan darat dengan peratus faedah iaitu 1.8% akan dapat RM36.65. Jadi ini adalah berbeza dengan faedah di tahun pertama, sebab untuk tahun kedua duit dia dah jadi banyak. Jadi apabila darat dengan 1.8, faedah dia akan meningkat sikit dan kita nampak untuk akhir tahun dia dah jadi RM2,072.65. Jadi untuk tahun kedua, faedah kita namakan faedah compound, di mana faedah compound ini adalah faedah untuk tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Untuk tahun ketiga, kita nampak jumlah wang yang dibawa oleh tahun kedua adalah RM2,072.65. Darat dengan faedahnya 1.8%, kita akan dapat nilai faedahnya meningkat juga. Okey, RM37.31. Ini akan membawa kepada jumlah baki untuk akhir tahun ketiga adalah RM2,109.96. Jadi untuk tahun ketiga, faedah itu kita namakan faedah compound juga. Jadi di sini murid nampak untuk tahun pertama kita panggil faedah muda, di manakala untuk tahun kedua dan tahun ketiga kita akan namakan faedah compound. Seterusnya kita akan buat perbandingan di antara faedah muda dengan faedah compound. Faedah muda adalah wang yang diterima setelah seseorang menyimpankan wangnya di dalam bank, okey, dalam suatu masa tempoh yang tertentu untuk tahun pertama sahaja. Jadi manakala untuk tahun yang berikutnya adalah faedah compound, iaitu faedah yang diterima daripada wang simpanan bersama dengan faedah yang terkumpul setiap tahun. Maksudnya faedah compound ini adalah faedah yang dikena ke atas jumlah wang yang kita simpan tambah dengan faedah untuk tahun pertama. Di atas jumlah wang ini kita akan kira faedah untuk tahun kedua, iaitu faedah compound. Seterusnya kita akan lihat apa maksudnya kredit dengan hutang. Okey, kita tengok situasi di sini di mana juru wang ini bertanya, puan nak bayar dengan tunai atau kad kredit? Okey, jadi puan Aisyah kata saya nak bayar dengan kad kredit. Jadi di sini kita nampak pembayaran ni boleh dibuat sama ada tunai ataupun kad kredit. Gambar ni menunjukkan kad kredit yang selalu ditawar oleh bank. Jadi kita nampak ada kad kredit jenis Visa, ada kad kredit jenis Mastercard. Jadi apa maksudnya kredit? Kredit maksudnya adalah pinjaman ataupun kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjam oleh institusi kewangan, di mana institusi kewangan ni akan membayar untuk anda terlebih dahulu
dahulu sebelum anda menjelaskan bayaran tersebut. Ini bermakna anda berhutang dengan institusi kewangan. Jadi hutang adalah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Bila kita pinjam dari institusi kewangan, kita perlu bayar hutang yang telah kita pinjam. Untuk pembelian secara kredit dan secara tunai, apa maksudnya? Kita nampak di sini, jurumawang tu bertanya Encik nak bayar dengan tunai atau kad kredit. Jadi Encik Ali ni dia kata saya nak bayar dengan tunai. Jadi kita nampak di sini ada pembayaran secara tunai juga. Jadi sebenarnya apakah perbezaan di antara pembelian tunai dengan pembelian kredit? Kalau pembelian tunai kita tidak hutang sebab kita bayar dengan duit sendiri, manakala untuk pembelian secara kredit kita berhutang dengan institusi kewangan sebab institusi tu bayar terlebih dahulu untuk kita. Jadi kita perlu jelaskan hutang. Manakala untuk pembelian secara tunai dia tidak dikenakan faedah sebab kita tidak berhutang. Untuk pembelian kredit kita dikenakan faedah. Jadi pembelian tunai kita bayar harga asalnya. Dan bayaran penuh menggunakan tunai ataupun kad debit. Manakala untuk pembelian secara kredit, kita perlu bayar harga lebih tinggi sikit daripada harga asal sebab kita dikenakan faedah. Manakala pembayaran menggunakan kad kredit dan mungkin ansuran secara bulanan. Maksudnya tiap-tiap bulan kita perlu jelaskan hutang kita. Baiklah, setelah kita dah belajar 8 istilah, kita akan ulang sekali lagi. Istilah yang telah kita belajar pada hari ini adalah simpanan, pelaburan, faedah muda, faedah kompaun, kredit, hutang, pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Jadi sampai di sini cikgu harap murid dapat memahami 8 istilah yang telah belajar pada hari ini. Sekiranya murid tidak faham, murid boleh ulang semula untuk tonton video pengajaran hari ini. Jadi kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.